Malam ni tajuknya something about writing. Something about writing. Okay, tonight kita nak cerita menulis buku kehidupan. Okay, menulis buku kehidupan dalam ligut lah. Maybe kita akan bincang-bincangkan ni. Mungkin tuan-tuan juga boleh bagi pandangan tuan-tuan lah. The Book of Life. Okay, semua manusia ada jangka hayat dia. Jangka hayat kita yang lepas kita tahulah. Yang lepas kita tahulah. But we don't know the future. Okay, yang lepas kita dah tahu. Dah. We cannot do anything. Whatever past events dalam hidup kita, sama ada baik atau buruk, kan? We cannot do anything. Benda tu dah berlalu dah. Okay? Jadi berapa persen jangka hayat kita yang lepas we don't know. Okay? Because we don't know how long we gonna live in this world. Berapa lama kita nak hidup di dunia ni, kita tidak ada siapa yang tahu dia punya future. Okay, so everyone has a book. Semua orang ada buku. Okay, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, semua orang ada buku tu, tuan-tuan. Buku amalan tu. Everybody. So for Muslim, memang orang-orang Islam percaya pada ni, kita semua ada buku amalan kita. Di akhirat nanti dia akan diberikan buku amalan tu. Bentuk apa walau alam kita tak tahu, tapi Quran panggil buku. Buku catatan amal, kan. So tonight kita cerita pasal Book of Life, okay? Buku kehidupan tu. Setiap orang kita nak tulis buku kehidupan kita. Sama ada orang lain orang lain akan tulis buku kita. Atau kita sendiri yang tulis. Dia ada pilihan, tuan. Setiap manusia ada pilihan dia. Okay, sebab itu kita bertanggungjawab atas apa yang kita buat, kan. Sebab dia ada pilihan, tuan. The choice. Ada choice, ada pilihan yang Tuhan bagi kat kita, kan. So whatever we do, kita kena responsible. Okay. So dalam kehidupan kita ni, there is always a choice. Setiap masa ada pilihan untuk kita. Nah, kalau kita become a passive person. Kalau kita become a passive person, bermakna somebody else is writing our book. Orang lain yang menulis buku kita, buku kehidupan kita tu. Kalau kita become a passive person. Macam kita serahkan pen ni kepada orang lain. Orang lain yang tulis buku kehidupan kita tu, kan. Okay, kalau kita become active, kita yang control, kita nak control. Bukan orang lain control, kita yang kawal, kita yang control. Itu maknanya kita yang pegang pena tu, tuan. Kita yang pegang pena itu.
So we write our own book. Kita yang tulis buku kita. Macam mana jalan ceritanya, kita yang tentukan. We write the script. The story of our life. Kan? Kita yang tulislah. Jalan cerita hidup kita itu. Okay. So benda ni tuan-tuan kita kena bertafakur lah. Bertafakur, fikir masa lalu kita lah. The good and the bad, kan? The good and the bad. Bila mana kita become active, bila mana kita become passive. Bila mana kita biarkan orang lain yang menulis buku kita itu. Kalau kita flashback in the past, tuan-tuan akan tengok insiden-insiden di mana tuan-tuan become passive. Somebody else take over your pen and write something on your book. It may not be a good event. Kalau pen ini dipegang oleh orang lain, tuan-tuan, boleh jadi event yang benda yang ditulis tu tak elok. Not good for us lah, kan? So the story is we cannot let other people pegang pen kita. Kita tidak boleh benarkan orang lain pegang pena yang boleh menulis buku kehidupan kita tu. Kita yang sepatutnya pegang. Okay? Kita sepatutnya pegang pena ni untuk menulis kehidupan kita. According to our liking lah. So we need a force. Bila kita nak pegang pen kita sendiri kan, kita kena ada kekuatan lah, tuan. Kekuatan. Kalau kita tak ada kekuatan, somebody else boleh rampas pen itu. Ini bahasa kiasan, bahasa kiasan. Kalau kita tidak kuat, somebody boleh rampas pen kita tu. Dan dia akan gunakan pen ni untuk menulis benda-benda yang mungkin kita tak suka. Jadi kita perlukan kekuatan to hold the pen. To hold the pen, kita perlukan kekuatan. Okay. Otherwise, orang akan menyalahgunakan pena kita. Okay. Jadi kekuatan itu ada pelbagai. Antaranya ialah duit, tuan-tuan. Saya dah kata duit is energy. Banyak kali dah saya ulang ni. Duit is kekuatan, power. Money is power, tuan. Jangan sampai kita ditipu oleh ayat-ayat atau perkataan-perkataan yang merendahkan duit itu. Duit itu martabatnya tinggi, bukan rendah. Dia kekuatan. Okay? So we need a lot of money. Kita perlukan duit yang banyak untuk menjadi kuat. Kita perlukan wang yang banyak untuk menjadi kuat. Okay, apa lagi yang sebut kata kekuatan? Ada sesiapa remember pelajaran-pelajaran yang lepas yang sebut kata energy? Selain duit, what else? Apa lagi yang energy? Ada siapa? Daripada Sibu punya penyampaian di video-video lepas tu, Sibu ada kata lagi. Apa lagi benda yang energy? Ada siapa ingat? Okay, kita ada berapa orang ni? 15 orang. Somebody must remember. Apa yang Sibu kata energy? Selain duit.
It is also a form of energy. Ada yang ingat? Words tu. Okay, perkataan. Okay, wang adalah kekuatan. Word, perkataan adalah kekuatan, energy. Dan word ini dia ada di pelbagai dimensi. Word dia ada pelbagai dimensi. Dia dalam pemikiran, dia dalam alam realiti. Dia dalam pemikiran. Kita bercakap dengan diri kita sendiri. How we speak to ourselves. How we speak to others. Okay. Dalam hati kita. Those are words. Words itu adalah tenaga. Kekuatan. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Okay. The pen in your hand. The pen in your hand. Use this power. The power of money, the power of words. So malam ni kita cerita macam mana kita nak tulis kehidupan kita ni melalui Live Good. Kita nak the past, the future lah. Maksudnya kita nak tulis the story of our life yang future. Today, tomorrow dan seterusnya lah. Berapa lagi tahun yang ada sisa hidup kita. We cannot change the past, but the future kita boleh bentuk dia. Kita boleh write the story of our life. Okay, tuan-tuan, jadi kita nakkan kekuatan yang ada dalam Live Good. Maksudnya kita nak duit dalam Live Good. You want the money in Live Good. And kita nakkan friends. The good friends. Dia ada good friends, dia ada bad friends. We want, nama pun Live Good kan. Nama pun Live Good. Okay, so we want good friends dalam Live Good. Because friends ini dia memberikan kita words. What we call communication. Communication itu words, tuan-tuan. Okay. Berkomunikasi dengan antara manusia itu kan words. Kita berkata-kata dengan kawan-kawan kita. So we need good friends. So supaya kita mendapat kekuatan. Kekuatan perkataan yang datang daripada good friends. Okay, that's why we do Live Good. Kita nak kekuatan kewangan, kita nak kekuatan daripada tim kita. Dan tim itu sepatutnya berkongsi good words. Okay, jangan berkongsi bad words. Jangan berkongsi negative words. Because itu destruktif. Negative words, ada kuasa, tapi kuasanya merosakkan. Menghancurkan. Words, dia ada kuasa. Dia ada kuasa membentuk. Dia ada kuasa menghancurkan. So bad words, okay, kata-kata yang negatif itu boleh menghancurkan kehidupan kita. Kata-kata yang elok boleh membentukkan kehidupan kita kepada kebaikan. Okay, so we do this Live Good. Kita nak
generate income. Kerana itu kekuatan pada diri kita. Dia akan memberikan kekuatan kita. Banyak benda kita boleh buat dengan wang. Banyak benda kita boleh buat dengan wang. Jadi we need a lot of money to make us strong, so that we can write, we can hold this pen and we can write whatever we want to write. Okay, tak ada siapa yang boleh rampas pen kita ni tuan, kalau kita kuat. Okay, contoh rampas macam mana? contoh rampas. Somebody take over our pen. Siapa boleh share? Siapa boleh bagi pandangannya? Bagi contoh, somebody else take our pen. Ada 15 orang ni. Saya pun nak dengar juga tuan-tuan punya cara berfikir. Anybody want to share? Yes, Sifu, good afternoon. Assalamualaikum. Salam. I think maknanya this guy is trying to have bad influence on what we do, apa yang kita lakukan, sehingga kan kita boleh jadi lemah semangat dan hilang apa yang kita ciptakan untuk hidup kita. Betul. Okay. Ya, boleh juga. Ada lagi siapa lagi nak share? Okay, Sifu punya kata ni. Bagi Sifu contoh, okay. Bagi Sifu contoh di mana orang rampas pen kita. Contoh, bagi satu contoh di mana orang rampas pen kita dan dia menulis dalam buku kehidupan kita. Itu. Okay. Tadi okey juga. Boleh lah, boleh terima tu. Ada siapa boleh bagi contoh? What is the example? Berfikir. Malam ini kita berfikir. Malam ini kita berfikir. Sifu, Ya. biasanya lah kalau katakanlah kita dah mati kan, orang akan buat biografi tentang diri kita kan. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita tak nak orang tu salah fakta ke ataupun ada agenda tertentu ke, sebelum mati tu kita kena ada journal sebenarnya. Bila kita masuk katakan any MLM ke apalah, kita kena ada journal di mana setiap hari kita isi apa yang kita luahkan dalam tu. Katakan hari ni bangun pagi je, aku hari ni nak jumpa siapa, yang orang daripada Indonesia lah yang aku beli nasi lemak daripada dia tu. Tu balik, nasi lemak dia tak apa sedap dah, besok aku itu lain lah. Lepas tu mungkin petang kita ada hal ke apa. Lepas tu tengah hari mungkin kita ni live good ni, aku mesti nak lebih lagi kekuatan dalam aku punya usaha tu mesti lebih lagi. So hari ni petang ni aku nak jumpa ni Ali, Ahmad dan Akau ke Aseng kan, kawan-kawan yang 3. So lepas tu petang tu kita bila sudah tu kita tulis lah, tak berjaya lah 3 hari ni tak jaya, besok aku akan cuba lagi lah, tak apalah. So lepas tu dah malam tu mungkin kita reflect apa hari ni yang kita dah buat. Katakan 3 tadi tu aku jumpa, mungkin ada kesilapan lah. Aku banyak cerita pasal diri aku tak tanya pasal diri dia, apakah masalah dia. Aku cuba nak katakan dia, aku dah sponsor ramai orang ni, kau kena bawah aku, kau tak nanti kau ketinggalan nanti. Jadi kan mungkin dia dalam manusia ni kadang-kadang tak suka orang yang ego. Kau ego cakap kau hebat apa ke, sedangkan kau nak sponsor aku, yang itulah. So kita fikir, silap lah, besok aku akan cubalah. So mungkin besok dia akan cuba ubah. So maknanya setiap hari tu ada je benda tu. Benda tu tak semestinya benda yang berlaku. Apa yang berlintas dekat pemikiran dia pun dia boleh tulis tu. So nanti bila dah habis satu tahun kan, dia boleh buat buku autobiografi tentang diri dia. Daripada mula mungkin dia boleh buat masa dia yang sebelum tu sekolah-sekolah semua tu dah memang dah ada lah.
Itu tak penting sangat. Yang penting sangat yang dalam live good ni, apakah yang telah berlaku, yang kita lakukan dalam live good ni, sehingga berdasarkan apa yang aku buat ni, aku telah dapat jadi platinum dalam masa 3 bulan saja. So kita reflect balik lepas 3 bulan tu pula, kenapa aku boleh dapat platinum? Kenapa si Ahmad tak boleh sampai sekarang pun nak dapatkan silver pun tak boleh? Kenapa? So kita mungkin dia pemalu ke, ataupun dia tidak usaha lebih kurang. So dalam apa tu pen tu, yang dari segi pen tu, kalau kita tak tulis, nanti kalau katakanlah, walaupun kadang-kadang masa kita ada lagi pun orang dah tulis yang tak betul tentang diri kita. Jadi bila orang dah tulis tentang, walaupun kita katakanlah kita famous juga, orang tulis tak betul. Jadi bila benda tu dah berlaku kan, dah apa tu, biografi tentang kita tu dia dah cetak semua, susah nak ubah. Pasal mindset manusia ni dia memang macam tu. Dia once dia dah sekali melekat, dia akan melekat dia. Susah nak ni. Dia cakap je, mungkin tak betul apa dia cakap. Tapi bila dah buku tentang negatif tentang diri kita dah keluar tu, jadi susahlah. So sebelum pen tu dirampas oleh orang menulis tentang diri kita, lebih baik kita pegang pen tu kuat-kuat dan tulis tentang diri kita sendiri. Dalam bentuk yang, kalau live good ni dalam bentuk jurnal lah. Saya rasa macam tu. Okey. Itu satu contoh apa nama, menguasai aktiviti kita lah. Okay, aktiviti kita terutama dalam live good. Okay, satu contoh yang saya pun nak bagi apa nama, contoh di mana orang lain pegang kita punya pen tu, ialah pekerjaan. Okay. Ini contoh yang senang nak kita relate lah. Bila kita bekerja, okay, kita dah serahkan pen ni kepada majikan. Kehidupan kita sudah dipegang oleh majikan. Okay. Kita tidak boleh lagi menulis sesuka hati kita. Because the pen you are giving to your majikan, employer. Okay. Maksudnya kita tidak boleh lagi sesuka hati kita menggunakan masa kita. Kita sudah tak boleh lagi sesuka hati menggunakan tenaga kita. Because the pen is not in your hand already. Itu satu contoh yang senang kita nak faham, di mana bila mana pen tu dipegang oleh orang lain, bukan kita pegang. Jadi orang yang tidak bermajikan, the pen is dia dalam tangan dia. Bila masa dia nak buat apa yang nak buat, dia buat. Dia nak berada di tempat mana, dia tidak ada siapa yang halang dia, tuan-tuan. Okay, that's why it's like you are holding the pen. You nak write apa benda you nak write, kita tulis sesuka hati kita. Apa yang kita nak tulis. Okay. Hari ini aku nak pergi apa nak? Kalau tuan-tuan di KL, tuan-tuan kata hari ini aku nak pergi Port Dickson. Hari ini aku nak pergi Port Dickson, aku nak berkelah dengan satu family. That is, you're writing your life story. Tapi kalau tuan-tuan bermajikan, mana boleh? Tak boleh, kena tanya majikan dulu. Minta kelulusan untuk cuti sehari kan. Kalau puja kata okey boleh lulus, barulah kita boleh pergi. But the pen is not in your hand already, kan? Dia dah dipegang oleh majikan. Itu satu contoh. So banyak kehidupan manusia macam tu, kan? Banyak kehidupan manusia begitu. Orang yang contoh berhutang. Orang yang berhutang, dia bagi pen tu pada orang yang dia pinjam tu. Pen tu. Okay. So banyak kes-kes kalau kita melihat kepada sejarah hidup manusia lah, kan? Sejarah hidup manusia ni.
benda-benda yang negatif itu, benda-benda yang negatif itu dilakukan oleh orang lain yang pegang pen tu terhadap yang dianiaya itu. Okay. Jadi kita seboleh-bolehnya kalau kita tidak mau dianiaya oleh orang lain, never let others hold the pen. So kita kena kuat. The rule of the jungle, siapa kuat dia boleh pegang orang lain punya pen tu, kan? So kita kena be strong. Be strong. Walaupun wanita lah. Wanita dia kena strong. Supaya tidak dianiaya. Kan? Sekarang kan dalam berapa, kita ni berapa? 16, 16 orang, berapa orang perempuan? Lebih kurang lah kan, lebih kurang 50% lah kan. Okay. Sebab kekuatan itu sebenarnya it's not physical. Dulu ya, kalau dulu physical lah kan, zaman-zaman dulu lah. Sebab zaman moden ni kekuatan bukan lagi physical. Kekuatan is in the money, dalam duit tu. Siapa pegang duit, dia ada kuasa. Okay, siapa yang boleh berkata-kata dengan kata-kata yang bijaksana. Kata-kata yang bijaksana. The power in the words. Siapa yang boleh guna words, dia akan jadi berkuasa. Contoh, the politician. Ahli politik. Mereka pandai guna perkataan tu. Dia pegang kuasa tu, kuasa kerajaan, kuasa politik. Words. Kan? Tak kisahlah wanita kah, lelaki kah. Okay. So kalau kita nak menjadi orang yang berkuasa, we must learn about how to use words. Dia ada kursus tu tuan-tuan. Ada kursus how to do public speaking kan. Public speaking lah apalah. How to speak, how to influence people. Macam mana nak influence people with words, dengan kata-kata. Ada kursusnya. Belajar tuan-tuan. Pergi kursus, dapatkan skill tu. Dapatkan skill tu. Apa nama kursus? Ada satu kursus yang orang belajar tu. Sampai boleh jadi master dalam lupa dah dia punya nama tu. Tapi ada kursusnya mahal tuan-tuan, beribu-ribu dia punya cost tu. So tuan-tuan digalakkan belajar itu kan. Dalam network marketing, salah satu ilmu yang kita perlu ada ialah how to use words. Okay, macam mana menggunakan perkataan-perkataan dalam berkomunikasi. Dan kita kena kenal setiap perkataan tu dia punya power. Kan, setiap perkataan tu dia ada powernya kan. So kita kena belajar tu. Perkataan sayang, perkataan cinta kan. Every word ada dia punya vibration, ada dia punya frekuensi, ada dia punya aura. Orang kata aura kan. When we speak, bila kita lafazkan dia ada vibrational force, kekuatan gelombang tu. Dan gelombang ni tuan-tuan, dia kalau secara ilmu ilmu fizik ilmu fizik, gelombang ni tuan-tuan dia tidak mengikut jarak. Gelombang tu antara satu kaki
dengan 1 million kaki, dia sama je. Dia sama je. Tak ada beza. Kalau kita cerita pasal gelombang, dia sama je. Distance tu dia sama, jarak dia tu. To the power of words. Okay, the power of words. Jadi ada orang kata kita kena berfikir secara positif, sebab bila positif kita vibrate, dia akan synchronize dengan vibration yang positif di alam semesta. Di alam semesta. Sometimes kita boleh bertemu dengan orang yang kita tak kenal kan. Kita boleh bertemu kerana vibrationnya sama. Same vibration. Kadang-kadang dia kontak kita, kadang kita kontak dia kan. Sometimes kita bergerak ke satu tempat, kita bergerak ke satu tempat tu, berjumpa pula dengan somebody else tanpa kita plan. Tanpa kita plan. Ini benda-benda yang apa nama, interesting lah. Benda-benda yang interesting. So how we think, bagaimana kita berfikir, macam mana kita merasa dalam jiwa kita itu. Okay, so dia akan menarik orang-orang yang sama vibration dia. Kalau kita selalu mengeluh, negatif lah tu. Mengeluh tu negatif kan. Words that come out from our mouth, kalau dia dalam bentuk keluhan, itu negatif. Kan agama kita pun tak suka kita mengeluh. Agama kita ajar kita sentiasa bersyukur dalam segenap keadaan. Dalam segenap keadaan bersyukur. That is the teaching dalam agama kan. Bersyukur itu positive vibration. Vibrationnya positif. Positif. Okay, jadi itu yang kita kena belajar. Okay, bukan dalam Zoom meeting, tuan-tuan. Tuan-tuan cari buku, cari video-video di YouTube pun ada juga, kan. Tuan-tuan ikut kursus. Oh ya, the NLP kursus tu, pergilah. Okay, NLP itu Neuro Linguistic Programming. Neuro Linguistic Programming. Kursus NLP dipanggil. Belajar tu. Itu bagus. Satu kursus yang bagus dipelajari. So dalam kursus itu dia akan ajar about words. Okay, dia akan ajar about words. Itu kalau kursus lengkap dia tu beribu ringgit tu dia punya cost. Tapi carilah setakat kemampuan, tuan-tuan. Okay, search di mana ada orang ajar pasal Neuro Linguistic Programming. Itu bagus dalam marketing. Bagus, ilmu tu bagus dan ramai orang yang berjaya dalam business networking ataupun apa-apa bisnes. Ramai yang belajar ilmu itu, ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming itu. Okay. Dan jangan salah guna. jangan salah guna, because NLP ni dia powerful, sebab dia boleh digunakan ke arah kejahatan. It's a force. Okay. Ilmu ni kekuatan. Kalau disalahgunakan, tuan-tuan, itu yang orang boleh apa tu? Boleh pengaruhi orang punya pemikiran tu, kan? Untuk buat benda-benda jahat. Itu yang negatif lah, kan? Jangan guna NLP tu untuk kejahatan. Belajar guna dia untuk kebaikan lah. Sebab dia senjata. It's a weapon. Okay? It's a weapon. You can do bad things or good things.
dengan ilmu itu. Okay. But dia satu kuasa, satu kekuatan yang apa dibagi? Satu kemahiran lah, satu kemahiran yang powerful dan penting untuk dalam industri macam kita buat ni, dalam networking, kan? Because we are using words. Setiap hari kita gunakan words, perkataan dalam kita buat marketing. Sama ada dalam bentuk video, dalam bentuk tulisan, kan? Is words. Perkataan, kan? Kita guna perkataan. Okay? So the master of words, orang yang master the words, okay? Dia berkuasa, tuan-tuan. Dia mempunyai kuasa tu. Zaman muda dulu, kan? Zaman muda lah, tuan-tuan. Words, bila orang bercinta, kan? Bila orang bercinta, kan? Perkataan tu kan datang, bahasa yang keluar tu kan, bahasa yang kadang-kadang dia fikir, macam mana aku boleh dapat ayat tu, kan? Macam mana aku boleh dapat perkataan yang manis-manis tu, kan? Okay. So kita gunakan words tu untuk mempengaruhi orang. How to influence people. Dan itu satu kemahiran yang penting dalam tuan-tuan nak berjaya dalam live good. Okay, nak berjaya dalam live good, we have to know these things. Okay, so kenapa orang boleh sponsor people? Easy. Ialah dia ada yang sebuah ajar tempoh hari, trust. Trust itu salah satunya trust. Kepercayaan, kebolehpercayaan kita daripada prospek kita tu, kan. Another force ialah words. Perkataan yang kita sampaikan tu, gelombang yang masuk dalam pemikiran dia, hati dia tu. The choices of words yang kita sampaikan, okay? Itu mempengaruhi juga dalam sponsoring. So we write our story. Okay, jadi malam ini tuan-tuan kena berfikir how to write my life story from today, from tonight sampai aku meninggal dunia, kan? Sampai aku meninggal dunia, aku nak pegang pen ni, jangan sampai ada orang yang pegang. Okay, jangan sampai ada orang yang control my life, whoever that person is. Kan, whoever that person is. I'm holding my pen. Nobody can take this pen away from me. Okay, jadi tuan-tuan kena be strong. Be strong financially. Financially, kewangan tu kena strong. Financially kita kena strong. Sebab kalau orang tak strong financially, dia akan berhutang. Okay, dia akan berhutang dengan bank atau dengan siapa-siapa lah, kalau dia tidak financially strong. So dia punya life akan terombang-ambing tu, because the pen is no longer in your hand. Okay, kalau kita tidak strong financially, kewangan kita kena strong. Jangan sampai kita berhutang. Kita bagi hutang ke orang, okay. Kan kita tolong orang, okay. Okay, financially kita kena strong, dan secara berfikir, mindset kita kena strong. Berfikir itu words, tuan-tuan. Kan perkataan, kan, yang kita berfikir itu. Cara kita berfikir, cara kita rasa,
the heart, hati. Cara kita rasa tu. Dia kena strong. Bermakna dia ayat-ayat perkataan-perkataan yang di dalam hati kita, dalam pemikiran kita, mestilah perkataan-perkataan yang positif. Whatever the challenge is. Cabaran yang Tuhan bagi ini macam-macam kan. Kadang-kadang kesihatan. Cabarannya kesihatan, tuan-tuan. Ada orang diagnose cancer. Okay? Kena cancer. So itu cabaran fizikal. Cabaran fizikal. Dan itu boleh sangat-sangat mempengaruhi mindset. Sangat-sangat mempengaruhi jiwa kita, hati kita. Kalau fizikal kita ni ada masalah. Kan? Dia sangat mempengaruhi dia. Dan ramai kita tengok orang yang bermasalah fizikal, dia bersikap negatif. Bukan semua, tapi ramai tu, ramai. Dia cepat moody, cepat naik angin. Cepat naik angin tu dia punya mindset dah kacau bilau dia tu, kan? Kacau bilau because of the physical. Because of the physical. Okay? So live good is good. Live good is good. Why? Because dalam sini kita boleh ubah kehidupan kita tu. Kita ada produk-produk di sini, produk-produk yang berkelas tinggi dan kita boleh dapatkan dengan harga yang murah. Okay? So to fix physical, kalau kita ada physical problem, masalah-masalah physical, kena fix, because kalau tidak di fix, dia mengganggu kehidupan kita. Mindset kita akan dikacau. Okay? Jadi siapa kalau dalam tim kita ni yang mendengar video ni, yang menonton video ni, kalau anda adalah orang-orang yang begitu, yang mempunyai cabaran fizikal, kan? Tak kisahlah kena kencing manis ke apa ke, cancer ke. Okay, don't give up. Don't give up. Kan? Walaupun doktor kata engkau dah 3 tahun lagi, paling lama 3 tahun kan, doktor kata lah. Kan, bila diagnose, doktor beritahu 3 years. How long is your, tanya berapa lama saya ada, doktor? 3 tahun, 2 tahun. Don't give up, tuan-tuan eh. Kan, kalau doktor kata macam itu, memang dia akan affect your mindset. Kan? Dia akan affect mindset. But banyak cases orang yang ada masalah macam tu, doktor kata 2 tahun, tapi dia boleh bertahan lebih daripada 2 tahun, ada yang 10 tahun. Kan? Because doktor bukan Tuhan, dia tidak tahu umur tuan-tuan. Dia tidak tahu. Itu dari segi diagnose saja. Whether it happen or not, kita tak tahulah. Nobody knows. Okay. So, live good, ada benda-benda ni yang boleh membantu kita. Okay. Gunakanlah produk-produk yang ada dalam live good. Kita can save money. You get the best product. Okay. To solve our physical dimensi. Dimensi physical. Manusia ni dia berbagai dimensi. Dia ada physical dimensi, dia ada minda punya dimensi, dia ada hati punya dimensi. Pelbagai interdimensional. Human is interdimensional. Physical, tubuh kita. So we have to fix the vibration in the physical world. Setiap sel badan kita ni bergetar. Setiap sel badan kita ni bergetar. Dia ada getaran dia tu. Every cell. I mean every organ lah. Every organ bergetar. Dia ada getaran dia. So we have to solve that getaran tu lah. Supaya dia bergetar dalam getaran yang damai, yang sesuai dengan dia. Every cell ada frekuensi dia. Tak sama. Frekuensi of the sel kulit tak sama dengan frekuensi of the sel jantung.
frekuensi sel mata, sel tulang. Tak sama frekuensinya. Okay, sebab tu dia ada keras, ada lembut, ada that is frequency actually. Kan? Sebenarnya itu frekuensi itu. Okay, so we leave it to our director lah. Director Product Development. Kerja dia lah tu. Dia pakar dalam bidang produk kan. Okay, we trust those people yang buat kajian. Yeah. Guna je lah produk-produk yang sesuai dengan physical element kita. Okay, kedua ialah kita cuba dapatkan sebanyak mungkin bonus. Okay, pertama tadi gunalah produk kita. Gunalah produk kita walaupun tidak dipaksa belilah untuk menjaga kesihatan kita. Okay. Sama ada kita sakit ke, tak sakit ke, ambil suplemen. Amalkan ambil suplemen. Because benda tu dia mengatur kita punya vibration. The body vibration. Okay. Magnesium, multivitamin, kan. Super red, super green. Benda-benda tu dia superfood. Okay. Dia membantu menjaga kita fizikal. Okay, yang kedua ialah our mental health. Itu ada kaitan dengan wang. Ada kaitan dengan wang tu. Our mental health. Tak percaya, cuba tanya orang yang berhutang. Orang yang berhutang, hutang banyak lah kan. So the mental health, dia terjejas tu. Dia akan terjejas. Okay, jadi nak damaikan, nak hidup sakinah, nak damaikan mental health kita ni, kita perlukan duit. Kita perlukan income. Yang banyak lah. Jangan sekadar apa tu, sekadar nafas. Jangan sekadar nafas lah. Kita kena dapatkan sebanyak-banyaknya income. Okay, that's why kita kena ada goals to create 100,000 a month, 100,000 sebulan. Alang-alang tuan-tuan. Bila kita nak buat bisnes Live Good ni, bila kita buat goal biar yang besar. Itu orang kata think big kan. Think big. Berfikir secara besar lah. Merasa secara besar lah. Kan? Jangan kecil-kecil. Okay? Think big. Jadi kalau kita buat goals, jangan kata aku nakkan 5,000 sebulan. Okay, aku nakkan 5,000 sebulan. Too small. Too small. Terlalu kecil untuk kita nak selesaikan masalah mindset kita ni. Masalah minda kita ni kan. Kita nak selesaikan tu. Tak mau kita berhutang, tak mau ada bil-bil yang tertunggak. Okay, everything smooth. Kita nak smooth. That is the power of money. So we need that power of money. Kekuatan wang. Kita nak yang tu. Kita nak ambil yang tu. Become of our part. Our life. So tulislah. Peganglah pen. Dan tulislah berapa yang kita nak. 100,000. 100,000 okey lah tuan. Kalau tuan kata aku nakkan 100,000 sebulan. Bila aku nak buat Live Good ni, aku tidak akan berhenti bekerja untuk menghasilkan income dalam Live Good selagi aku tidak capai income 100,000 sebulan. Okay, kalau tuan-tuan menulis itu dalam tuan-tuan punya buku kehidupan, bila kita kata buku kehidupan itu simbolik, dia simbolik. It's our life lah. It's our life.
But it is good if you buat diary ke apa, it's good. But that is not what I mean. Okay? What I mean is your life. Your life. Buku kehidupan tu kehidupan kita lah. Dan goals, matlamat itu bagus ditulis. Dia bagus ditulis. Dan elok ditulis. Okay? So kalau tuan-tuan kata tadi macam tu, saya nak 100,000 income sebulan. Write it down. Tulislah dalam mana-mana buku ke mana. Tulis, itulah matlamat saya nak buat. Okay? Bagi dia time frame. Bila tu? Bila nak capai 100,000 tu? Tulis. The goal first. After that, baru the how. How? How do I get that? Dengan time frame. Macam mana aku nak capai benda tu? Then your mind start thinking. Bila kita tanya how, barulah otak kita bekerja. Kita punya super komputer ni, otak kita ni super komputer. Dia super komputer. Dia akan bekerja dan dia akan cari jalan. Otak kita ni akan cari jalan untuk menghasilkan apa yang kita nak tu. Otherwise, otak kita tak bekerja. Kalau kita tak bagi dia satu target, dia tak bekerja, dia tak akan bagi tahu kita macam mana nak capai itu. Bagi dia target, bagi otak kita ni satu target, kan? 100,000 pada sekian-sekian aku mesti ada income 100,000 setiap bulan. Then the wonders, keajaiban akal, tuan-tuan akan nampak tu. Dia akan muncul keajaiban akal. Okay, kerana akal ini adalah ciptaan Tuhan yang amat hebat sekali. Akal bagi manusia tu kan. Kalau kita bagi dia bekerja, dan tuan-tuan akan nampak dia muncul. Okay, so saki baki hidup kita ni, biarlah kita nampak the wonders of our mind. The wonders of our mind. Biarkan dia bekerja. Kalau kita makan gaji, otak kita ni itu saja, benda rutin. So the brain power tidak digunakan. Tapi bila kita berniaga, contoh macam Live Good ni, barulah otak kita tu dicabar. Baru dia keluar keajaiban tu. Then you see yourself, your true self. Diri kita yang sebenar tu. Kalau tidak dicabar, dia tak keluar. Kalau tidak dicabar, dia tak keluar. It's hiding somewhere inside. Okay? The giant within you. The giant within you. Your true self. Okay? So ambillah peluang ni tuan-tuan dalam Live Good. Ambillah peluang ini tuan-tuan. Kita cabar diri kita. Bagi dia benda yang berat-berat. Jangan yang ringan. Bagi dia benda yang berat. Like macam tadilah 100,000 sebulan tu. Itu benda berat. Cabaran kepada diri kita kan. Untuk kita hasilkan benda tu. Let the brain work. Okay, belajarlah ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. Belajarlah ilmu kewangan. Belajarlah ilmu how to use words. Okay. Pergilah NLP tu. Walaupun beribu tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan dapat tu sangat tinggi kan. Keluarkanlah duit tu untuk belajar Neuro Linguistic Programming punya kursus. Ada yang free, tapi free tu tak ni lah. Tak banyak lah ilmu dia. Kan? Yang berbayar tu barulah. Dia ada sijil tu. Okay. Whatever it is, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar ilmu agama, like say ilmu sufi, tasawuf,
ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu yang tinggi. Para sufi itu dia punya ilmu tu tinggi. Ilmu hati. Bagaimana hati itu? The wonders, keajaiban hati. Keajaiban akal, keajaiban hati. Pelajarilah ilmu kesufian, ilmu tasawuf. Itu juga memberikan tuan-tuan kuasa in communication. Boleh jadi kuasa yang lebih hebat, kan? Because itu ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Okay. The greatest power, of course, the power of God lah, Tuhan lah. Jadi orang-orang yang belajar ilmu agama, tasawuf, contohnya, akan memiliki kekuatan dalaman yang kuat. Okay. Dia akan peroleh itu. Tapi be careful. Be careful. Berhati-hati bila belajar ilmu-ilmu begitu. Kerana ada ilmu-ilmu yang salah. Ada ilmu yang salah. Ilmu-ilmu yang dikatakan tasawuf tapi bukan tasawuf. Hati-hati jugalah. Kena cari guru yang mursyid. Selasanya itu yang saya boleh sampaikan. Okay, so secara ringkasnya pen untuk menulis tuan-tuan punya kehidupan. Maksudnya pen ini maksudnya kontrol, tuan-tuan. Ini bahasa kiasan pen ni. Dia punya meaning ialah kontrol, kawalan kehidupan. Are you the controller of your life? Or somebody else yang control kita? Somebody else control kita. Yang mana? Siapa? Siapa control kita? Kita control atau somebody else? Itu maksudnya pen. Itu maksud pen, bukan pen yang kita tulis, tidak. The controlling power in our life. Itulah pen, itulah pena. Okay. Adakah kita yang control or somebody else yang control? To control, we need power. Wang. Sebab kita ni hidup di alam fizikal ni, kan. So alam fizikal ni dia perlukan wang, tuan. Okay. Nak bayar bil, nak bayar itu perlukan tenaga itu, kuasa itu. Okay. Dan bila kita masuk ke dalam alam mindset, ke alam hati, yang main peranan ialah words. Bukan duit lagi dah. Bila masuk dalam alam minda ni, yang main peranan kuasa itu ialah words. The words kita speak, kita berkata-kata kepada diri kita, kepada orang, kepada anak-anak kita, kepada spouse kita. Those words. Okay. Those words. Jadi dua perkara, tuan-tuan. Kewangan kita nak, dan kita mesti master the words. Kita mesti master the words. Jangan sampai kita guna yang salah. Words yang salah lah. Kan? Sebab words boleh jadi lebih tajam daripada pisau. Perkataan tu lebih tajam daripada pisau. Dia boleh jadi macam tu. Dan dia boleh jadi racun yang paling berbisa. Kalau jengking punya racun. Words boleh jadi racun yang sangat berbisa. Tajam daripada pedang. Tapi words boleh jadi lebih lembut daripada air. Dia menyejukkan, boleh? Ya. So that's why we need to know how to use words. Ahli sihir pun guna words. Ahli sihir yang merosakkan masyarakat menggunakan words, but bad words. Okay, perkataan yang berkuasa jahat tu.
boleh memisahkan suami isteri. Ahli sihir. Kalau ikut cerita dalam Quran, kan ada cerita tu malaikat diturunkan ajar benda tu. Tapi sebelum malaikat ajar, dia beritahu ini ujian kepada kamu. Ujian kepada kamu. Kamu belajar buat benda tu atau tidak, kan? Ujian. Okay? Maknanya choice, pilihan. Yang orang baik tak nak belajar. Yang jahat dia akan belajar. Dia akan belajar words tu. Perkataan di sihir tu, kan. Okay, so malam ni inilah cerita dia, kan. Lain daripada yang lain, kan. So ada siapa-siapa nak share atau apa-apa sebelum kita berakhir? Saya rasa lah, Ya. selain daripada apa tu NPL dan apa tadi yang menulis tu, ada satu lagi yang mungkin orang tak perasan, iaitu ilmu tentang body language. Kalau dia adalah bahasa yang tak bukan selain daripada bercakap, iaitu bahasa yang bukan percakapan, tapi kita lihat pada gerak-geri dia. Macam contohlah kalau dia tengah bercakap, tangan dia tu letak dekat bibir dia, maknanya dia cakap, ada kemungkinan dia cakap tak benar. Ataupun bila kita cakap dengan dia, tangan dia tu terbuka dekat kita, maknanya dia terbuka terhadap kita punya pemikiran. Tapi kalau dia folding dia punya tangan, dia cakap dengan kita, maknanya dia dengar tapi sebenarnya tak masuk. Tapi itu sebab kalau kita faham, jadi kita tak bermasa dah. Macam orang tu kalau kita borak dengan dia folding, dan dia tangan dekat dia punya, kita tanya kenapa, tangan dia letak dekat bibir dia, lepas tu dia punya kaki pun ke arah bukan ke arah kita, kan. Maknanya dia tidak ingin nak dekatkan diri kita, maknanya kita bermasa lah dengan dia. So kita cepatlah boleh terminate kita punya conversation tu, cari orang yang lebih lebih besar dengan kita. Kan kalau kita vibration tu, kalau macam tu sudah tentu vibration itu tak sama dengan kita, dengan frekuensi tak sama, kita tak akan dapat nak comes to a point. Tapi kalau semuanya okey, vibration tu sama, maka kita dapat comes to a point, dan apa yang kita nak tu insyaAllah kita boleh dapat. Itu sajalah saya punya pendapat. Ya. Dan actually dalam NLP itu salah satu subjek dia ialah body language. Itu diajar dalam NLP. Bagaimana body language itu. Okay. Kalau orang-orang yang pakar NLP, dia boleh tahu kita daripada gerakan kita. Sebelum tuan bercakap, dia dah tahu dah what is in your mind, okay? From your body. Your body dia akan sampaikan something from your body, kan. How we act. Salah satu subjek tu diajar dalam NLP. Body language, how your body movement. Yeah, that's true. Betul. Okay, kemahiran carilah tuan-tuan, kemahiran berkomunikasi. Itu dipanggil communication lah tu, menggunakan perkataan. Carilah di luar sana. Sibu bukan pakarnya, Sibu bukan pakar communication. So dia ada kursus-kursus yang tuan-tuan kena cari sifu-sifu yang pakar dalam bidang itu. Okay, NLP ke apa ke. Okay, jadi skill ni sebenarnya dia membantu kita dalam bisnes kita. Membantu kita dalam bisnes kita ni.